Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang, masih lagi Allah Taala memberi berbagai nikmat kepada kita sehingga ke hari ini, masih lagi Allah Taala hidupkan kita sehingga ke hari inilah insya-Allah. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada pagi ini kita akan sambung kembali muzakarah kitab ni, Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah insya-Allah. Baik, jadi pada pagi ini kita sambung muka surat yang seterusnya, iaitulah pada kata pada sambungan muka surat 8, iaitulah pada kata huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Baik, jadi begini kita masuklah berkaitan huraian pada menyatakan hukum syarak. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Huraian yang kedua pada menyata hukum syarak, yakni pada menjelaskan, pada menerangkan hukum syarak. Hukum syarak iaitulah undang-undang. Hukum ni undang-undang, syarak iaitulah Allah dan Rasul. Allah dipanggil syari', Tuhan punya hukum. Syari' iaitu Allah. Hukum syarak ni apa dia? Dan juga hukum syarak ini juga dipanggil dengan hukum taklifiyah, iaitulah al-ahkamut taklifiyatu la tata'allaqu bil illa bi af'al mukallafin. Segala hukum syarak segala hukum taklifiyah itu yang dibangsakan kepada taklifi, memberatkan ke atas mukallaf. La tata'allaqu, tidak bersangkut ia, tidak bergantung ia, melainkan bi af'al mukallafi, dengan segala perbuatan mukallaf. Banyak hukum itu bergantung pada perbuatan mukallaf. Dia bukan bergantung kepada benda. Contohnya macam khinzir ataupun babi itulah. Jadi diri khinzir itu bukan haram lah. Ramai yang kata khinzir itu haram. Sebenarnya diri khinzir itu, diri babi itu tak haram. Yang haramnya diri perbuatan manusia itu, yang memakan khinzir itulah barulah haram. Perbuatan memakan daging khinzir itu barulah haram. Kalau diri khinzir itu tak haram, dia adalah najis. Hanyalah najis, dikatakan najis mukhalladah, najis yang berat. Tapi kalau perbuatan manusia memakan khinzir, itulah dikatakan haram. Begitu juga macam arak. Arak itu najis. Najis. Tapi kalau perbuatan manusia meminum arak, barulah dikatakan haram. Jadi hukum syarak ini ataupun hukum taklifiyah ini dia bergantung pada mengikut perbuatan mukallaf. Tu. Baik, contohnya kita duduk Duduk kebiasaan hukum dia harus. Tapi kalau duduk dalam masjid dan berniat i'tikaf, dia jadi sunat. Tu. Jadi hukum syarak ni dia beredar mengikut perbuatan mukallaf itulah. Jadi qala musannif rahimahullahu taala, huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Apa dia hukum syarak? Bermula makna hukum. Hukum tu dia bermula makna hukum itu ialah keputusan, yakni keputusan sesuatu.
Yang kata hukum-hukum itu adalah keputusan. Baik. Dan bermula makna syarak itu pula ialah undang-undang. Jadi hukum tu makna dia keputusan, syarak tu makna dia undang-undang. Kalau hukum syarak maknanya keputusan undang-undang. Tu. Hukum syarak maknanya keputusan undang-undang. Yakni undang-undang Allah dan Nabi lah. Dikehendaki dengan syarak di sini undang-undang siapa? Undang-undang Allah dan Nabi dan Rasul. Qala musannif, maka bermula makna hukum syarak itu ialah keputusan undang-undang. Gabungkan di antara hukum dengan syarak, maka diterjemahkan diterjemahkan dengan keputusan undang-undang. Jadi hukum syarak tu keputusan undang-undang lah. Undang-undang tu daripada Allah dan Rasul. Dan iaitu kata hukum syarak tu apa dia? 5 perkara. Hukum syarak tu dia ada 5 lah. Keputusan undang-undang tu dia ada 5 perkara. Yang pertama wajib. Apa dia wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi, barang yang diberi pahala di atas membuatnya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa di atas meninggalkannya. Contoh dia seperti sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kalau kita buat dia dapat pahala, kalau kita tinggal dia dijanji seksa. Itu perkara wajib. Banyak lagi lah perkara wajib. Itu antaranya. Yang kedua sunat. Sunat yang kedua ini sunat. Jadi sunat ini termasuk dalam 5 perkara ni. Yang dikatakan keputusan undang-undang tu ataupun hukum syarak tu. Sunat ni apa dia? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala jika membuatnya dan tidak diseksa jika tidak melakukannya. Tu sunat. Sunat ni kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, tak dijanji seksa. Contohnya seperti perkara-perkara sunat lah, baca Quran, sembahyang sunat, puasa sunat, dan perkara-perkara yang disunatkan lah. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tapi rugilah. Sebab sunat ni dikatakan seperti mana kita berniaga. Contohnya seperti kita berniaga, maka sunat ni dipanggil keuntungan perniagaan tersebut. Kalau yang wajib tu modal. Yang wajib tu modal. Yang sunat ni dipanggil untung dalam perniagaan tu. Jadi sunat ni adalah untung lah, keuntungan. Okey, yang ketiga haram. Haram ni apa dia? Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi, barang yang dijanji seksa sekiranya kita melakukannya dan diberi pahala sekiranya kita meninggalkannya. Itu perkara haram. Contohnya apa? Berzina, minum arak dan sebagainya lah, perkara-perkara haram. Kalau kita buat dia dijanji seksa, kalau kita tinggal dia dapat pahala. Itu haram. Yang seterusnya makruh. Makruh apa dia? Makruh ni kalau kita buat tak berdosa. Buat tak berdosa, tapi kalau kita tinggal dia kerana Allah dapat pahala. Contoh dia makan benda-benda yang berbau seperti bawang, benda-benda yang berbau lah, petai, genuak dan sebagainya, benda-benda yang berbau. Rokok pun benda berbau juga. Jadi rokok ni khilaf lah. Ada yang kita makruh dan ada yang kita haram lah. Dia ada ilat-ilat dia. Jadi makruh ni perkara kalau kita tinggal dia kerana Allah kita dapat pahala. Kalau kita buat dia tak berdosa, tapi dibenci lah, perkara yang dibenci. Buat tak berdosa, tapi perkara itu benci saja. Dan seterusnya hukum syarak yang terakhir ataupun hukum taklifiah yang terakhir adalah harus. Harus ni buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tak ada berdosa, tak ada pahala. Contohnya mandi. Mandi itu harus. Mandi tak apa, tak mandi pun tak apa. Makan harus. Tak makan tak apa, tak makan pun tak apa. Tu harus. Tidur harus. Semua tu harus. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tak ada pahala, tak ada dosa di situ. Tapi sekiranya kalau kita makan niat untuk menguatkan badan, untuk melakukan ibadah, dia jadi pahala pula dah kat itu. Dia dapat pahala.
Maknanya perkara harus kalau kita niat ibadah dapat pahala. Contohnya mandi sunat. Mandi itu harus. Tapi pada hari Jumaat kita disunatkan mandi hari Jumaat. Jadi mandi tersebut jadi sunat. Maka dapat pahala. Tu perkara harus. Jadi 5 perkara tadi, wajib, sunat, haram, makruh, harus, ini dipanggil apa? Hukum syarak, keputusan undang-undang. Boleh juga dipanggil hukum taklifiyah, hukum yang bergantung pada perbuatan mukallaf. Tu maksudnya. Baik. Dan erti wajib syarak. Dia nak hurailah ni. Yang kata wajib syarak tu macam mana? Dan bermula erti wajib syarak itu pada ialah, yang kata wajib syarak tu pada ialah barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus. Yang kata wajib syarak ni adalah satu tuntutan yang tuntutan perbuat, yang dituntut buat sebagai tuntutan yang putus. Memang kena buat lah. Mau kan tak mau kan mesti kena buat. Tu dikatakan wajib. Tuntutan yang putus, yang kena buat. Mau kan tak mau mesti kena buat. Tu dikatakan wajib. Sekira-kiranya barang itu dijanjikan dengan beri pahala atas mengerjakan dia barang itu, dan diseksa atas orang yang meninggalkan akan barang itu dengan ketiadaan uzur. Kalau kita buat dia perkara yang wajib itu, maka dijanjikan dengan beri pahala. Allah Ta'ala janji nak bagi pahala kalau orang buat perkara yang wajib itu. Dan diseksa, yakni dijanji seksa atas mereka yang meninggalkan dia buat perkara wajib itu. Contoh dia seperti mengenal Allah Ta'ala. Contoh dia seperti mengenal Allah Ta'ala. Jadi mengenal Allah Ta'ala ni wajib syarak. Hukum dia wajib syarak. Bukan sunat lah. Kita belajar sifat 20, belajar kitab tauhid, belajar aqidah, ini hukum dia wajib syarak. Jadi barang siapa yang mempelajari mengenal Allah, mempelajari ilmu tauhid, ilmu aqidah untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, maka dia dijanjikan dengan pahala. Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada mereka yang belajar akidah, belajar tauhid, belajar mengenal Allah dan Rasul. Wajib tu dengan sebab syarak lah. Syarak tu tekan kita, suruh kita belajar mengenal Allah, belajar mengenal Rasul, belajar mengenal perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akidah. Tapi kalau kita tak belajar, maka dijanjikan dengan siksa oleh Allah Ta'ala. Sebab dia wajib syarak. Mengenal Allah tu wajib syarak hukum dia. Apa lagi, contoh lagi, seperti sembahyang 5 waktu, wajib syarak tu. Kalau tak sembahyang, maka dijanji siksa oleh Allah. Kalau kita sembahyang, maka dijanjikan beri pahala oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat baik walaupun sekecil zarah, sehalus-halus, sekecil-kecil zarah, maka dia dibalas dengan baik. Dan barang siapa yang barang siapa yang membuat perkara yang jahat walaupun sekecil-kecil, dia akan dibalas juga. Baik. Maka dapat pahalalah atas yang mengenal Allah Ta'ala. Maka dapat pahalalah atas orang yang mengenal Allah Ta'ala, yakni mengenal dengan jalan belajar lah. Kita tak dapat tidak nak mengenal Allah, nak dapat ilmu ni kena belajar. Innamal ilmu bitta'allum, hanya saja ilmu itu dengan belajar. Jadi kita tak dapat nak mengenal Allah melainkan kita kena belajar lah. Belajar ilmu akidah, belajar tauhid untuk mengenal Allah. Maka dapat pahalalah atas yang mengenal Allah Ta'ala itu. Jadi siapa-siapa yang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, maka dia dapat pahala. Dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu. Jadi orang yang tidak mempelajari untuk mengenal Allah itu, hukum dia berdosa. Berdosa kerana mempelajari akidah ataupun tauhid untuk mengenal Allah, ini adalah hukum dia wajib syarak.
wajib syarak. Dia tak kira siapa-siapa lah, pangkat raja ke, Perdana Menteri ke, menteri-menteri mana ke, siapa-siapa lah sekalipun, kalau tak belajar mengenal Allah, maka dia tu dijanji seksa, berdosa besar. Dijanji seksa oleh Allah Ta'ala. Bahkan tidak sah agama. Tidak sah agama dah. Yakni sembahyang, puasa, zakat dan haji, semua tu dikira tidak sah. Tak sah. Kerana apa tak sah? Kerana dia sembahyang untuk siapa? Sembah siapa? Allah. Puasa untuk siapa? Allah. Zakat semua tu semua untuk siapa? Baitullah. Pi haji semua untuk siapa tu? Kerana siapa? Allah. Sedangkan Allah sendiri pun dia tak kenal. Jadi ulama kata tidak sah agama dia. Maka maknanya amalan yang dia buat tu, sembahyang, puasa, zakat, haji semua tu adalah amalan yang sia-sia. Sebab apa? Dia tak kenal Tuhan punya agama tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar mengenal Allah itu adalah wajib syarak. Qala musannif rahimahullah taala, dan apa ni, seperti sembahyang, dan seperti sembahyang 5 waktu. Ini contoh yang kedua. Seperti sembahyang 5 waktu, maka dapat pahala lah atas yang mengerjakan sembahyang. Kalau orang tu dia mengerjakan sembahyang, maka dapatlah pahala. Tak kira siapa-siapa lah. Tapi syarat dia dapat pahala tu jika ikhlas. Mengerjakan sembahyang yang wajib itu jika ikhlas. Adapun jika dia solat kerana takut makhluk atau kerana malu, maka tak dapat pahala juga. Dia syarat nak sembahyang ni, yang wajib tu nak dapat pahala, dia syarat dia kena ikhlas. Ataupun buat apa-apa ibadah sekalipun, yang wajib ke yang sunat ke, syarat dia kena ikhlas kerana Allah. Ikhlas ni maknanya buat tu semata-mata kerana zat Allah. Bukanlah kerana takut dekat orang. Takut orang kata dia tak sembahyang, ataupun malu dekat orang, takut orang kata dia tak sembahyang. Itu sembahyang kerana Allah, tak dapat pahala. Yang kata dapat pahala di sini mengerjakan sembahyang semata-mata kerana Allah, kerana perintah Allah, kita hamba, Allah tu Tuhan. Itu maksudnya. Dan berdosalah atas yang meninggal akan sembahyang dengan ketiadaan uzur. Jadi mereka yang meninggalkan sembahyang tanpa sebarang keuzuran, maka dia itu adalah berdosa besar. Dan sebagainya, yakni daripada segala perkara yang wajib dikerjakan dia, banyak lagi lah perkara-perkara yang wajib dikerjakan dia. Jadi kalau kita tinggalkan sembahyang tanpa ada uzur, maknanya tak ada sakit apa-apa. Kalau perempuan tu dia tidak ada keuzuran, tidak ada haid, saja tinggal sembahyang, maka dia kira berdosa besar. Tapi kalau uzur, maka dimaafkan. Adapun jika kalau uzur, maka tak mengapa, seperti terlupa atau tidur. Dia nak sembahyang tapi dia terlupa nak sembahyang, sampai tengah lupa, maka dimaafkan. Tapi kena mayang jugalah, kena qada lah kalau terlepas waktu. Ataupun dia tertidur, tertidur juga dia termasuk dalam perkara uzur syar'i. Uzur, bukan dia sengaja lah, dia tertidur, dia terlupa. Baik. Yang kata berdosa ni jika tinggal sembahyang dengan sengaja, saja-saja tak mau sembahyang, saja-saja itulah berdosa. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan erti sunat itu, sunat tu benda apa pula? Wajib tahu dah. Sunat tu pula benda apa? Dan erti sunat itu, ini bermula erti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat akan dia barang. Sunat itu adalah perkara yang dituntut perbuat akan dia sebagai tuntutan yang tidak putus. Maksudnya dengan makna nak buat tak apa, tak buat pun
Ini adalah kita yang kecil risalah ni tak kecil saja. Kalau nak tahu lebih lanjut, lebih besar lagi, lebih panjang lagi huraiannya, kena tengoklah kita yang lebih besar. Allah Alam, sekadar itu dulu. Mudah-mudahan live ini memberi manfaat untuk semua. Sekadar itu dulu, aku liqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.